hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Jika dipandang-pandang wajahmu, lirikan matamu, hatiku membisu. Dirimu sanubariku, sudah ku akui, takdirmu milikku. Gemerlap bintang, oh sayunya, rupa dan parasmu. Tidak dimamah oleh waktu, hadirmu bak salju. Wajah yang indah, bak pernah ku rindu berlagu. Hanya di kau yang di hati, tiada duanya. Habibi ya habibi ya habibi, husnun thana hinama. Habibi ya habibi ya habibi, habibi ya habibi ya habib. Jika dipandang-pandang wajahmu, lirikan matamu, hatiku membisu. Dirimu sanubariku, sudah ku akui, takdirmu milikku. Aman, aman, hayati jamalu fatana. Jika dipandang-pandang wajahmu, lirikan matamu, hatiku membisu. Dirimu sanubariku, sudah ku akui, takdirmu milikku. Jika dipandang-pandang wajahmu, lirikan matamu, hatiku membisu. Dirimu sanubariku, sudah ku akui, takdirmu milikku. Aman. Wow, itu dia persembahan pandang-pandang pembukaan daripada Ikmal Noor, dan saya kira dengan lirikan lagunya dengan muzik itu juga tadi dapat orang kata memberi semangat kepada anda yang hari ini hari Jumaat. Mungkin Adin dah bercuti pun. Sebab esok dah hari Sabtu, lepas tu Khamis pun boleh. Hari Sabtu dan seterusnya hari Ahad. Pastinya anda pun ada perancangan masing-masing, tapi apapun untuk hari ini anda pastinya harus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Penuh bersemangat. So kita maklumlah dengar
lagu Pandang-Pandang tadi daripada Ikmal, dan kami harap juga anda terus dengan semangat ini. Dan kita nak kongsikan pelbagai informasi sepanjang 1 jam ini kepada anda. Seperti biasa hari Jumaat kita akan kongsikan tentang topik hikayat perkahwinan. Tapi sebelum tu kita nak pandang-pandang orang sebelah kita ni. Saya dah pandang-pandang dari jauh dari Ikmal. Sihat Ikmal? Alhamdulillah sihat. Kenapa awak tak pakai kostum tu ke WHI? Agak berat juga kan. Okey, baik. Ikmal, lagu Pandang-Pandang ini adalah single pertama awak. Ya, okey, mungkin awak boleh terus kongsikanlah mengenai lagu ini sebab banyak elemen Arab dalam lagu ini sendiri kan. Macam syair macam tu kan. Ya, betul. Okay, so saya mulakan ya. Okey, so terlebih dahulu saya Ikmal Noor, dikenali di media sosial dengan nama Ikmal Noor. Okey, lagu Pandang-Pandang ni diadaptasi dari sebuah syair Arab macam tu. So syair ni dah lama, syair purba. Jadinya syair ni memang bunyi syair lah macam tu. So daripada tahun 1950-an bidu wanita terkenal Arab lah, tanah Arab seperti Fairuz dan Miriam Faris pun dah mula melagukan syair ni dengan lagu yang tak diubah, memang macam tu daripada asalnya kan. Jadinya Ikmal dan tim mixologi menginspirasikan syair itu sendiri yang bertemakan keanggunan dan kecantikan, dan seorang lelaki mendambakan kecantikan dan keanggunan juga macam tu. Jadi kita menginspirasikan syair ini buat jadi lagu ni dengan tema EDM macam tu. Tapi Sugi dan penonton-penonton, mungkin ramai juga dalam kalangan adik-adik ataupun penonton yang memang mengikuti perkembangan Ikmal ni. Yang Ikmal ni sebenarnya memang mula cukup popular di TikTok dan juga di Instagram sebagainya. Memang konten-konten yang dilakukan pun konten-konten yang banyak ada irama ataupun melodi Arab kan. Jadi bagaimana Ikmal nak kongsikan perjalanan bermula daripada seorang social media influencer ataupun pempengaruh media sosial ni, hari ini berada di Wanita Hari ni sebagai seorang artis. Kalau kongsikan sikit perjalanan tu. Okey, so Ikmal, kita yang biasalah budak-budak mostly ada media sosial kan macam tu. So Ikmal mula cover lagu dulu dekat Instagram, tapi orang kata macam suam-suam kuku macam tu kan. Jadinya waktu tu TikTok baru nak up waktu tu kan. Lepas tu Ikmal macam apa kata macam kita try guna media sosial lain kan macam tu kan. Mungkin aku boleh buat benda lain dulu macam tu. So start daripada tu Ikmal mula ambil platform TikTok ni untuk jadikan Ikmal punya platform yang terbesar lah pada waktu itulah. Sebab Ikmal ada YouTube, ada TikTok dan juga ada Instagram. Jadinya TikTok ni Ikmal mulakan dengan konten bercakap-cakap dulu. Bercakap-cakap. Lepas tu kita mulakan dengan nyanyian sikit-sikit macam tu. Terus dilamar? Terus dilamar macam tu lah. Okey. Ikmal ni adalah contoh di mana Fiza, peluang itu ada di mana-mana sahaja. Kita yang harus merebut peluang itu dan menggunakannya sebaik mungkin. Baik Ikmal, kami di WHI mengucapkan selamat maju jaya. Dan kalau mereka yang belum mendengar lagu ini, bolehlah mendengar di YouTube dan Instagram atau TikTok ni apa Ikmal? TikTok Ikmal Noor _ Instagram pun Ikmal Noor _ juga. Jadi boleh terus menghayati ataupun mengikuti perkembangan terbaru Ikmal di media sosial. Ada macam-macam lagu yang sebenarnya dinyanyikan di situ, ada macam-macam konten yang dikongsikan. Kita nak kongsikan juga kepada anda hari ini konten kita di TikTok yang mana sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita pada hari ini tentang topik yang berkaitan dengan topik yang nak kita bawakan. Tapi rahsia. Tapi nak tahu apa dia? Kita saksikan dahulu TikTok. Nak tahu rahsia? Rahsia. Okey, rahsia. Silakan. Tengok dulu. बेखबर प्यार कर हो प्यार कर आई है चांदनी मुझसे कहने यही आई है चांदनी मुझसे कहने यही मेरी गली मेरे घर प्यार कर हो प्यार कर. Normalize apa benda? Benda ni bukan culture kau nak normalize. Isteri hati dia penuh dengan rahsia. Dia lebih rela pendam sendiri segala duka. Sakit macam mana pun hati dia tak akan bercerita dengan keluarga dia. Walaupun si suami buat hal, dia tetap tersenyum walaupun muka tebal. Walaupun hidup dia susah, makan hati, dia tak akan bercerita, mengadu, minta simpati. Okey, Fiza, awak sudihkah berkongsi rahsia awak bersama saya? Biarlah rahsia, Sugi. Kalau kita cakap tentang rahsia ni kan, Sugi, apatah lagi dalam hubungan rumah tangga ni, ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan. Betul. Tapi ada juga perkara-perkara yang sebenarnya mungkin lebih baik tidak dikongsikan untuk menjaga hubungan rumah tangga itu sendiri. Apatah lagi kalau mungkin kisah ataupun sejarah silam yang memang pasangan kita tak tahu, tapi mungkin lebih baik tak diberitahu. Kalau diberitahu mungkin boleh menimbulkan apa-apa saja masalah dan sebagainya. Tapi ini mungkin berbeza juga.
bagi anda kan pasangan ada dalam kalangan anda yang anda lebih gemar ataupun anda inginkan pasangan anda sentiasa terus dan juga berterus terang walaupun ia merupakan kisah ataupun sejarah lampau. Setuju sebab kadang-kadang kita tidak tahu apa yang berlaku di masa lampau tetapi tiba-tiba pada satu hari ada orang ketiga beritahu kita, awak tahu tak suami awak macam ni dulu, awak tahu tak isteri awak macam ni dulu. Alamak, masa tu sakit hati lagi. Tapi orang ketiga tu memang tak patut tak patut. Okey, ini yang kita nak kongsikan tentang rahsia dalam rumah tangga bersama dengan tetamu-tetamu kita hari ini yang sudi nak berkongsi pengalaman-pengalaman mereka, dan bagi anda juga penonton kalau mungkin anda ada sebarang persoalan ataupun pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman yang tak dapat anda lupakan tentang topik kita pada hari ini, boleh terus kongsikan bersama kami di WHIT 3. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Power rahsia anda. Wanita hari ini, Saya sebenarnya memang kenal pun Natasha tu. Kecil dunia ni kan? Yang saya tak fahamnya kenapa awak nak kena berahsia daripada saya? Kenapa awak buat-buat tak kenal dia sebelum ni? Awak ada hubungan dengan dia? Kita orang sebenarnya dah lama kenal dah. Daripada zaman universiti lagi. Bapa dia ada company dan dia kerja dengan bapa dia. So dia lah yang banyak introduce saya dengan klien-klien semua. Pasal kerja itu ini. Hubungan kita orang okey, cuma dia ada perasaan dengan saya. Jadi dia sebenarnya nak ajak saya kahwin. Faham? Sebab itulah awak rahsiakan perkahwinan kita daripada dia kan? Saya stay dengan dia sebab kerja. Kalau cakap pasal cinta tu memang tak ada lah. Sebab kerja? Jadi awak tipu dia? Sampai bila awak? Kau anak saya yang beruntung? Tak payah sampai macam tu. Kenapa? Tak boleh? Itu dia tadi sedutan drama Tarik Aku ke Syurga yang mungkin anda yang sedang menonton ketika ini pernah melalui situasi yang sama. Ada dalam kalangan anda yang mana pasangan anda merahsiakan sesuatu perkara. Bila bercakap tentang rahsia ini, Sugi, konotasinya pasti berbeza dari setiap individu ke individu yang lain. Ada orang merasakan bahawa tak apalah, saya tak nak tahu kerana saya tak nak sakit hati. Tapi ada pasangan pula yang merasakan bahawa saya perlu tahu segala-galanya kerana kita merupakan pasangan. Ini nak kita kongsikan hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Perbincangan belum bermula tetapi dah rasa dah kehangatan perbincangan hari ini. Ini sebab lampu kot. Okay. Baik, kita bersama dengan Diana Rafat. Terima kasih bersama kita. Terima kasih selalu jemput Diana kat sini. Okey, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, kita juga bersama dengan Encik Saiful Nizam dan pasangannya Aida Zali. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Kenapa serius macam tu? Rahsia. Biarlah rahsia. Dan pastinya di hujung sana kita bersama dengan Iron Man kita, Encik Amin Idris. Okey, kesemuanya sihat. Baik, kita nak tujukan soalan pertama kepada siapa? Okey, saya pun tak tahu rahsia jugalah. Bila kita bercakap tentang rahsia ni sesuatu yang subjektif. Mungkin kita boleh mulakan dengan Diana dahulu. Kalau kita bercakap tentang rahsia, dan Diana dah mendirikan hubungan rumah tangga dah lebih 10 tahun pasti dalam hubungan rumah tangga tu ada pasang dan surutnya. Bagi anda berdua, Diana dan juga Zamarul, adakah anda berdua memang ada mengamalkan rahsia ataupun tidak? Okey, masa Dana bercinta dulu, Dana memang muda lagi lah. Maksudnya Dana umur dalam 19 tahun. Jadi Abang Zamarul ni dia dah berumur. Jadi Dana punya percintaan ni macam lebih mengikut kepada dia. Dan ketika itu, dia selalu cakap macam, okey, kalau ada apa-apa jangan berahsia. Kalau apa-apa cerita dulu. Jadi mindset tu macam, oh jangan rahsia, jangan rahsia. Jadi apa segala benda pun masa bercinta tu dah habis-habis clear. Sebab dia dah warning awal-awal, okey, Papa tak nak rahsia kalau apa-apa kena bagi tahu. So macam bela macam kena bagi tahu Malu bagi tahu. Kasihan kan budak lagi kan. Lepas tu cakap okeylah bagi tahu. Jadi jujur je lah segala benda. Jadi masa sampai dah nak kahwin tu dia tanya lagi ni. Okey, kita dah nak kahwin ni, ada apa-apa rahsia lagi tak? So macam dalam ketakutan lah macam ada tak rahsia. Jadi Dana ni habis-habis ceritalah segala benda semua dengan kawan pernah, dengan siapa kita pernah kawan, apa yang pernah terjadi ke apa ke, semua habis-habis cerita. So kita rasa
clear and lega. Okey. Masa tu. Tapi dia cerita tak rahsia dia. Tak tahu juga. Allahuakbar. Lah Fiza pun tanya soalan tu. Penat juga nak fikir balik apa yang belum saya kongsikan. Tapi Diana pula jenis yang Diana tak nak pula dengar cerita dia. So macam malas nak dengar. Tak nak sakit hati. As long dia okey. Okey, baik. Itu Diana. Tapi bagi Aida sendiri, Aida jenis yang suka mendengar rahsia Saiful ataupun Aida tak apalah biar apa yang kita tahu setakat ini cukup. Aida pula berubah tangga dengan Abang Saiful ni. Tarik nafas je. Tolong ambil tisu. Bagi kat saya. Bukan. Aida rasa kadang-kadang abang terus hilang poin apa tadi. Sebab daripada awal macam Diana tadi lah. Daripada awal perkahwinan tu kita dah memang dah mempraktikkan untuk tidak berahsia, berkongsi segalanya. Sebab bagi Aida perhubungan berumah tangga tu adalah perkongsian. Kenapa mesti nak macam suami lah contohnya, kenapa mesti dia nak memeningkan kepala untuk mencari orang lain untuk diceritakan rahsia dia, sedangkan dia dah ada isteri yang memang dah diciptakan oleh Allah kan. Yang nak sehidup semati dengan dia. So ada rasa memang kalau Aida dengan Abang Saiful memang tak berahsia kot. Takkan ada. Tapi kadang-kadang kita orang perempuan kita selalu beranggapan bahawa kalau rahsia itu adalah sesuatu perkara yang melibatkan perempuan, orang ketiga dan sebagainya. Tetapi mungkin berbeza bagi lelaki. Saya bukan lelaki, tapi maksudnya lelaki mungkin merasakan bahawa kadang-kadang ada perkara yang harus dirahsiakan, ingin dirahsiakan kerana dia tak nak menyusahkan isteri. Contoh urusan kewangan, masalah kewangan, masalah kerja. Lagi-lagi kadang-kadang kerja kita ni memerlukan kita ni untuk berahsia. Tidak boleh disebarkan perkara-perkara sebegini. Tapi itu rahsia. Tapi wanita ni pula kadang-kadang dia oversensitif. Perkara yang melibatkan kewangan, kerja pun dia nak tahu juga kerana ia merasakan sebagai rahsia. Cik Saiful Nizam, boleh komen sikit? Okey. Saya suka mulakan soalan Fiza tu dengan quote yang saya selalu amalkan, iaitu secrecy is the enemy of intimacy. Maksudnya kalau saya terlalu berahsia ni, saya jadi tak sihat tau. So maksudnya ada benda yang saya rasa macam aku akan lead kepada penipuan. So contohnya macam Fiza kata tadi, bagi segi tengok kategori lah juga. Ada pekerjaan saya yang saya beritahu Aida, minta maaf, I cannot tell you, this is a secret. So dia faham. Cuma bagi tahu dia. Kalau dia nampak balik muka berkerut tu apa semua, kenapa? Ada benda sikit berlaku kat office dan sebagainya. Ceritalah. No. Saya memang daripada dulu masa zaman TV3 pun ada benda yang saya terpaksa simpan. Cannot. You need to understand this is the limit, then I cannot tell you. So dia faham. Cuma ada benda yang bila suami dan isteri ni, bila kita balik kerja dan duduk kat rumah, dia tahu air muka kita masalah pun dia tahu. What's wrong with you? Are you okay? So macam saya tak nak berahsia, ada benda berceritalah. Sebab saya kata tadi, kalau kita terlalu nak simpan seorang, it's not good for your health, it's not good for your relationship. Sebab dia bukan marah dengan dia, tapi bila kita ada masalah, tidak berahsia sangat, nak simpan seorang, no, it gonna be affect kita punya rumah tangga tu. So satu lagi saya kata tadi, dia akan lead kepada satu lagi masalah, itu penipuan. Okey. Dan saya rasa apa yang Cik Saiful baru kongsikan berkait juga dengan komen di Facebook daripada Farah Idura. Hi WHI, actually rahsia dengan pasangan ni nampak macam perkara kecil, tapi hakikatnya boleh menjadi barah dalam perkahwinan. Tak sepatutnya ada rahsia antara suami dan isteri, tak kiralah isu kecil atau besar. Sepatutnya dikongsikan bersama supaya tak terjadi salah faham di masa akan datang. Komen Encik Amin, perlu berahsia ataupun tidak perlu berahsia walaupun perkara yang kecil sahaja. Dia isu ni dia bukan isu yang objektif. It's not about yes or no. Dia subjektif. Sebab dia membabitkan dua perkara utama, iaitu komunikasi dan juga psikologi. Kenapa saya kata komunikasi? Dia adalah soal bagaimana kita menyampaikan mesej kepada pasangan. Dan apakah mesej tersebut dan bagaimana penerimaan orang yang menerima maklumat itu. Dalam konteks Saiful dan juga Aida tadi, dia berjaya menyampaikan maklumat dengan baik dan yang menerima pun dapat menerima dengan baik walaupun dia tak tahu apakah mesej tu. So it's about komunikasi. Satu lagi kenapa saya kata psikologi, sebab kadang-kadang orang tu penerimaan dia berbeza-beza. Ada wanita, kalau Cik Saiful kata I'm sorry, ni secret, you kena faham. Settle. Ada juga wanita, you kena bagi tahu. Tak tahu juga. I don't care. I'm your wife, kan? Come on, tell me. Ada. So dia psikologi. Sebab tu saya kata dia very subjektif. Jadi kalaulah si suami tu tahu isteri tu boleh menerima, dia akan bagi tahu. Tapi kalau dia tahu, kalau dia bagi tahu,
mudarat dia lagi besar daripada tak bagi tahu. Sebab dia simpan dulu, dia fikir cara lain nak bagi tahu. Mungkin bukan sekarang, mungkin pada masa akan datang or whatever, so on and so forth. So dia sangat subjektif. Jadi kita kena jaga cara kita berkomunikasi dan psikologi orang yang kita nak sampai. Ya. Kita bercakap dalam konteks sebegini, macam kita kongsikan tadi, ada perkara-perkara macam saya katakan tadi, ikut perkara. Contoh kadang-kadang mungkin ada perkara tu dia terpaksa rahsiakan sebab dia tak nak menyusahkan ataupun tak nak isteri ni runsing ataupun berfikir. Itulah kadang-kadang overthinking. Kadang-kadang suami ni dia banyak lagi tanggungjawab yang dia tak nak membebankan isteri dan juga anak-anak. Tetapi kita bercakap tentang keadaan rahsia rumah tangga yang sekarang. Tapi ada juga dalam kalangan pasangan ni, walaupun dah mendirikan rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, Cik Amin, kadang-kadang dia nak tahu juga your past secret, rahsia dahulu-dahulu tu boleh ataupun tidak, perlu ataupun wajar, masih perlu diberitahu kepada pasangan. Agama dia sangat menjaga aib sesama manusia. Ada satu peristiwa disebut dalam Sahih Bukhari, disebut juga dalam Sahih Muslim, dalam Abu Daud pun ada sebut kisah seorang lelaki yang mengaku dia telah membuat sesuatu dengan wanita. Dia kata, aku buat semua benda kecuali berzina. Nabi tak layan. Nabi siap berpaling muka lagi. Dan beberapa kali dia mengaku pada Nabi. Last kali Nabi geram, dia kata, okey tak apa. Nabi suruh jumpa dengan para sahabat untuk dibicarakan, dan kalau dia dapati bersalah, barulah dia akan dihukum. Nak sebut bahawa Nabi pesan, Allah Ta'ala dah jaga aib kau, kenapa kau nak sebar-sebarkan? Sama juga hadis ini saya kaitkan dengan, tak kira suami atau isteri, dia mesti ada sejarah hitam. Kita semua ada sejarah hitam kita. Sebab kalaulah kita bagi tahu, mungkin sewaktu itu dia okey. Bila dah gaduh nanti, habis semua keluar. Segala mak nenek diungkit. Dan masa tu mudarat lagi besar daripada manfaat. Oleh itu, di dalam merahsiakan sesuatu, ada masa kita wajib bagi tahu. Sekiranya dia memberi kesan buruk kalau kita tak bagi tahu. Tetapi kalaulah kesan buruk lagi besar daripada kita bagi tahu, maka ketika itu haram kita bagi tahu. Okey. Dan betul apa yang Cik Amin katakan itu, past is past, dan kita nak teruskan hidup kita. Tapi nak tanya Diana juga, Diana, kadang-kadang kalau kita tidak tahu apa yang berlaku di masa silam, bukankah ia juga mungkin memberikan impak pada kehidupan masa sekarang ini? Sebab kita tak tahu dia dulu macam manalah individu itu kan. Tapi baru nak dapat tahu, tengok true colours tu. Kenapa aku tak tahu dia macam ni? Ada rentetan rupanya. Okey. Pada episod Okey, macam Diana pula, kalau dari segi macam ialah percintaan dia ke rumah tangga dia yang dulu ke apa ke, memang Diana rasa Diana tak kuat untuk ambil tahu. Diana tak nak pun ambil tahu. Jadi macam kita rasa macam bila dia kahwin dengan kita, dia adalah orang yang baru, orang yang kita perlu bentuk, orang yang baru kita terima. Jadi seadanya dia tu kita kena laluilah diri dia yang sekarang ni. Jadi bila Diana tengok, kadang-kadang tertengok jugalah gambar-gambar yang dulu ke, berlakon dengan siapa dulu ni, artis mana, kenapa berpeluk. Jadi bila Diana nampak macam ni, Diana abaikan. Diana tak terlintas pun, ni siapa berlakon ni semua. Tak tahulah, mungkin alhamdulillah lah Diana ada kekuatan kat situ kan. Jadi bila Diana rasa macam, kalau aku tahu lagi aku sakit hati, jadi Diana terima dia seadanya diri dia sekarang. Tapi misal kalau dalam proses kita dah kahwin, kita nampak benda-benda yang negatif, memang kita, walaupun tu aib ke tidak ke, memang kena tahu juga. Dari segi psikologi susah juga. Kan? Jadi alhamdulillah sekarang ni Diana kena terima dia diri dia yang sekarang ni lah. Kiranya adalah rentetan yang bagaimana kita perlu ataupun tak perlu tahu apa yang berlaku sebelum dan untuk kita meneruskan kehidupan dalam rumah tangga yang sekarang ini. Banyak lagi nak ditanyakan kepada Aida dan juga Saiful selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada part yang kita patut kita rahsiakan. Ada part yang kita luahkan bersama pasangan. Bagi saya lah. Sebab mungkin terlalu nak jaga hati masing-masing lah. Kan? Kita tengoklah kalau pasangan kita tu terlampau emosional sangat, kita tak bolehlah curahkan 100%. Nanti merana diri pada kita juga. Biasanya kongsi. Sebab nak bagi tak ada rahsia antara satu sama lain. Lepas tu kalau rahsia ni nanti kalau kita tahu daripada orang lain, nanti lagi macam hubungan tu lagi menjadi renggang macam itu. Wajar kena berkongsi. Sebab
nak bagi lagi rapatkan hubungan suami isteri macam tu? Saya biasanya kongsi dengan pasangan saya. Kenapa saya kongsi? Sebabnya saya rasa biar dia tahu semua benda apa yang saya lalui hari-hari. Sebab saya tak rasa kalau merahsiakan tu memperbaiki sebuah hubungan tu. Wajar sebabnya sebabnya kita dah memilih dia untuk jadi pasangan kita, jadi wajar untuk kita berkongsi semua benda dengan pasangan kita. Sebab susah senang kita bersama pasangan kita. Okey, baik, masing-masing ada pendapat mereka dan Faizal Zal juga ada pendapatnya. Pendapatnya adalah saya terpaksa rahsiakan dari pasangan saya kerana saya adalah seorang adiwira Spiderman. Saya tak nak dia dalam bahaya. Ditarget oleh musuh. Saya nak kontrol muka tapi tak boleh, tergelak juga. Okey. Ini kalau kita cakap sampai kita berlawak-lawak ni lah kan. Tapi kalau kita bercakap tentang konteks rahsia ni, ini bercakap tentang rahsia-rahsia yang kadang-kadang macam kita katakan tadi, ada rahsia yang kita tak nak beritahu kepada ahli keluarga kita, kepada pasangan kita kerana kita tak nak boleh menimbulkan masalah. Contohnya, kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga, kita ni bukan menantu pilihan contohnya. Tetapi ibu mertua kita ataupun ipar dua kita mungkin ada marah kita ke, mencerca kita, mencaci kita, tapi kita rahsiakan perkara itu daripada pasangan kita. Adakah dalam konteks hubungan rumah tangga ini perlu dilakukan ataupun sebenarnya kita harus berterus terang dengan pasangan kita untuk menjaga keharmonian itu, Aida? Rasanya lebih baik berterus terang lah. Sebab untuk kita menjaga keharmonian, macam tadi Iron Man kita ada sebut kan. Apa-apa kita ni. Sebab apa-apa pun macam penerimaan lah. Dia ada pemberi rahsia dan juga yang menerima watikah rahsia tu kan. Okey, yang menerima tu kena orang kata kena react secara bijak. Okey, janganlah waktu tu dia beritahu orang kata awak tu lah tu kau kena dengar cakap Kak Cak tu macam konon lah kan kalau dengan ipar duan. Tapi dia kena bertindak dengan bijak lah macam mana cara untuk bagi solusi dan sebagainya. Kalau dia rasakan waktu tu, sebab kita nak pastikan yang pasangan kita mencari kita lagi bila dia ada apa-apa masalah dan juga rahsia selepas itu. So kita kena bertindak sebagai seorang pendengar yang betul-betul setia dan memahami. Janganlah kita nak simpan-simpan takut nanti konon-konon kita nak jaga hubungan antara ibu dengan anak ataupun mertua dengan menantu ni, tapi akhirnya boleh makan diri kita sendiri. Betul. Dan saya nampak tadi Saiful tersenyum lebar apabila Fiza bertanya soalan itu, tapi nak tanya sebagai seorang, mungkin bagi para suami yang turut tengah menonton sekarang ini, sepatutnya reaksi sebagaimana yang seorang suami harus berikan ataupun bagi seorang isteri jugalah kalau suami nak kongsikan apa-apa rahsia yang sedang berlaku. Perkahwinan ini adalah antara dua jiwa yang berlainan background dan sebagainya, tapi untuk digabung jalinkan antara dua jiwa itu dan nak digabung jalinkan antara dua jiwa itu adalah satu benda yang perlu toleransi. Macam tadi, macam contoh Fiza kata tadi, bila mana contoh mak saya tak suka Aida dan sebagainya, saya alhamdulillah lah kesayangan lah kan. Tapi tak boleh dinafikan all the way dalam perkahwinan tu ada juga konflik here and there dan sebagainya. Tapi kita sebagai suami, bagi saya Aida perlu beritahu, abang memang macam tu pun Aida rasa ni macam ni. Okey, saya tak boleh melenting terus because ibarat tarik rambut dalam tepung tak berselerak, rambut tak putus. So kita sebagai seorang suami ni perlu tahu bagaimana untuk nak cantikkan balik hubungan tu. Okey, yang tak apa macam ni mungkin that kind of thing, and then saya cakap dengan family saya macam that kind of thing. So kita kena main peranan antara dua pihak tu, dan bila Aida berahsia macam saya kata tadi, dia akan menyebabkan satu barah yang akhirnya akan meletup dan akhirnya akan memecah belahkan kedua-dua pihak. Kalau dia tak beritahu, okey tak yang dengan mami apa semua, okey mami okey, that kind of thing, no, it's not good because rahsia itu macam saya kata tadi, dia akan leak pada penipuan dan akhirnya akan menyebabkan perpecahan. Betul. Kita dah kongsikan daripada rahsia perkara yang berlaku sebelum perkahwinan sehinggalah hari ini ke dalam perkahwinan. Saya kira penonton pun dah jelas tentang apa yang kita kongsikan itu tadi. Tetapi kadang-kadang ada rahsia-rahsia ini yang kalau tak diberitahu juga, dia boleh menimbulkan amarah, kesedihan dan juga kesusahan. Contohnya, kalaulah mungkin ada dalam kalangan kita ini mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Niat kita ni tak nak bagi tahu dekat pasangan dan ahli keluarga dah contohnya kerana kita merasakan tak apalah, biarlah aku tanggung derita ini sendirian. Biarlah aku tanggung derita ini. Tetapi itu perkara yang mungkin boleh memudaratkan. Ia mungkin juga boleh mendatangkan kesan yang ataupun impak yang buruk kepada hubungan rumah tangga. Kalau perkara sebegini, Cik Amin, adakah ia perlu ataupun boleh dirahsiakan ataupun sebenarnya lebih baik untuk dikongsikan bersama dengan pasangan? Kita dalam hidup ni, apa-apa pun, kita nak cuba sedaya upaya mencari solusi. Bukan menambah masalah. Contoh, kalaulah kita memberitahu kepada pasangan kita sesuatu rahsia,
Kawan tu pula dengar, okey. Tapi dia pula secara berahsia buat benda lain kerana tak setuju dengan rahsia tu. Wow. Biarlah rahsia. Maka berganda-ganda rahsia yang berlaku. Akhirnya dia menambah masalah ke menyelesaikan masalah? Menambahkan masalah. Sama juga dalam kes tadi. Bila kita ada penyakit ke ataupun apa-apa isu, kita merahsiakan dan kita memberitahu rahsia tersebut. Dan dengan memberitahu rahsia tu, dia akan menambahkan lagi overthinking mungkin, ataupun pasangan kita jadi anxiety ke, ataupun jadi overstress ke, masalah psikologi ke. Yang akhirnya sepatutnya kita ni yang tak sihat ni, bila bagi tahu kita makin rasa feel good lah kan. Tapi disebabkan kita bagi tahu satu keluarga dia huru-hara, engkau lah gini saling menyalahkan, kita makin sakit. Sedangkan kalau tak bagi tahu hari tu, kita rasa macam alangkah indahnya kalau aku tak cakap. Kan dah menyesal. Jadi kalaulah kita nak merahsia boleh. Tapi pastikan kita dapat menyelesaikan masalah kita tanpa menyusahkan orang lain. Dan kalau kita nak bagi tahu rahsia pun boleh. Dengan syarat kita yakin dia tidak menambahkan lagi masalah. Sebab tu saya kata tadi, it's all about komunikasi dan psikologi. Kalau kita tahu sebab pasangan kita, kita tahulah dia macam mana. Kan, Saiful tahulah Aida macam mana. Aida pun tahu macam mana Saiful. So kita tahu dah kalau aku cakap masa ni kawan tu bawa balik kerja memang cari masalah. Tapi kalau cakap dia tengah main PS4 ke, mungkin okey. Tapi kalau cakap di kala Liverpool kalah, mungkin dia lagi jam. Mendatangkan amarah. Menambahkan amarah kan. Jadi dia lebih tahu pasangan dia. Jadi dalam bab ni saya tak boleh bagi tahu definite answer. Kalau kita lebih tahu pasangan kita. Kalau kita tahu dengan kita bagi tahu tidak boleh menerima dengan baik, dan kita tahu pula cara dia, sila bagi tahu. Subjektif. Tapi kalau kita dengan bagi tahu tu dan kita tahu kita pula jenis tak boleh nak bercakap dengan elok. Kita jenis kalau cakap A dia faham B. Satu seorang kita tutup pintu kemudaratan. Dan saya nak berbalik kepada Encik Saiful sebenarnya. Kebanyakan wanita sukar mempercayai suami apabila suami kata tak ada apalah, nothing at all lah. Jadi sebagai seorang suami sebenarnya tak, kadang-kadang bila isteri tanya suami ada apa-apa tak? Tak ada apa. Tapi isteri ada kot, ada something kot. Dia berahsia dengan saya kot. Jadi sebagai seorang lelaki, Encik Saiful, betul ada apa-apa ke? Tak ada. Bila seorang lelaki mengatakan tak ada apa-apa ataupun nothing lah. Kalau saya dah berpeluh nak jawab soalan. Dia sebenarnya kalau macam saya adalah seorang adalah seorang individu yang tak boleh menipu. My facial expression kalau I ada masalah tu, dia senyum pun isteri dah tahu. Tapi dia takkan cakap terus terang macam betul abang okey ke semalam. Dah nampak dah sekarang ni. Dia tahu. So bagi saya kalau benda tu it's okay for me to cerita je. It's okay sebab kadang-kadang macam ada orang yang memang pandai berlakon dan sebagainya. I'm okay, it's nothing, nothing happen. I'm good. But saya adalah seorang manusia yang dilahirkan bila facial expression saya juga dan juga tindak laku saya juga akan menceritakan apa yang berada di dalam. Mungkin ini berbalik kepada apa yang Amin katakan, bagaimana penerimaan pasangan sendiri. Ada dalam kalangan pasangan yang mereka ni bukan saja suami isteri tapi mereka juga ibarat kawan baik. Jadi banyak perkara yang boleh dibincangkan dan tidak ada rahsia dalam mereka. Sebab tu saya kalau dengan Aida, saya selalu kata dia, you are my buddy, you are my best friend. If I treat you like my buddy, I will tell you everything. Kalau I treat you as my wife, sometimes kadang-kadang tak nak jaga hati isteri dan sebagainya. So kita kena layan dia sebagai kawan baik. Kita akan kawan baik, kita akan bercerita. Aku perlukan you. This kind of thing. So that's how saya selalu cakapkan dia, I'm not manusia sempurna, tapi cinta saya pada dia selalu sempurna. Amin. Di mataku indah. Lagu panjang lah. Tapi masa tak cukup. Sambung. Okey, dan mungkin anda boleh kongsikanlah sikit di penghujung perbincangan kita ini kan, sebagai seorang isteri, wanita yang kadang-kadang kita wanita ni lebih sensitif. Jadi bagaimana sebenarnya dalam masa yang sama kita nak mengharmonikan hubungan rumah tangga ini, kita tak perlulah orang kata kita perlu mencari titik tengah dalam masa yang sama dalam isu berahsia ini. Okey, kalau macam Diana dengan Zamaru, kita orang memang selalu jadi kawan baiklah macam Amin juga kan. Kita orang memang apa saja kadang-kadang dia berlakon di luar ke apa masalah, dia akan bercerita ke Diana. Oh tadi papa jumpa perempuan ni tau. Oh macam ni Diana pun, oh tadi Diana pergi jumpa orang ni bisnes apa semua. Maksudnya kita orang memang sentiasa pupukkan borak bercerita segala benda, memang tak ada rahsia. Alhamdulillah, harap-harap berkekalanlah sampai bila-bila. Dan kalau boleh seorang wanita ke lelaki ke, janganlah pupuk sifat ingin ambil tahu
apa kekurangan suami tu, apa kekurangan isteri tu, apa dibuat di luar, apa semua tu. Jadi memeningkan kepala kita. Biarlah kita tenang-tenang je, lalui je lah kehidupan tu dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Dan mungkin sedikit daripada Aida sendirilah. Kita dah tahu yang ini adalah satu perkara yang subjektif, tetapi Aida, pesanan pada mereka yang mungkin mengalami masalah, suka sangat korek rahsia. Nak tahu sangat. Aida dah 25 tahun pun nak tahu juga. Aida rasa sebenarnya dalam konteks rahsia ni, apa-apa pun kita letakkan trust tu yang pertama sekali. Sebab perhubungan suami isteri ni, especially suami isteri, ataupun kalau ada mereka kat luar sana yang bakal berkahwin, pupuk amalan untuk sama ada kita pilih nak berterus terang ke ataupun daripada awal kita nak ada something yang kita nak simpan, ada something yang kita boleh bagi tahu, pupuk daripada awal. So tak adalah nanti culture shock ke apa kan. Okey, baik. Dan Encik Amin, ada apa-apa nak ditambah di penghujung ini, nasihat atau pesanan? Setuju apa yang ada sebut. Ultimately kita nak pupuk trust. Cuma terkadang manusia dia ada kelemahan, di sana kena ada toleransi. Baik. Jadi kalau ada apa-apa masalah, tolerate. Selagi mana benda tu kita boleh bincang. Okey, toleransi dan berbincang. Komunikasi itu penting dalam hubungan rumah tangga. Rahsia ataupun tidak, itu terpulang kepada kita untuk kita sama-sama merencanakan hubungan percintaan dan juga rumah tangga kita, insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada keempat tamu kita di studio hari ini. Tak ada rahsia antara kita, nampaknya semua dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang berkongsi komen-komen anda juga. Saya suka komen Spiderman tadi, dah ada orang balas-balas. Nanti kita bacalah kalau sempat. Apapun jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan tiada rahsia antara kita. Dan hari ini saya pasti Dato' Azril pun tidak ada rahsia bersama dengan anda. Jadi kita terus bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi selaku pengasas Viasia Cosmetic and Healthcare. Dato' sihat, Dato'? Sihat, terima kasih Sugi. Jumpa lagi. Lama saya tak bersama Dato' di WHI. Apapun Dato' ada 3 produk yang dibawa hari ini. Jadi terus dengan perkongsiannya, Dato'. Okay, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Sugi lama tak bersiaran dekat sini. Sebenarnya baru minggu lepas. Tapi rasa lama dah. Apa pun tak lama lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan dan saya percaya ramai antara kita yang akan bercuti dalam masa dekat ni, Sugi. Dan bila kita bercuti, biasanya kita akan makan macam-macam. Dan bila kita dah makan, mulalah kita risau soal bentuk badan kita tak menawan, kita makan macam-macam. Kenapalah berat badan ni susah sangat nak capai bentuk badan yang ideal. Yang mana kalau kita tengok seiring peningkatan usia, bila kita dah meningkat usia hormon kita dah berubah kadar metabolisme pun semakin menurun, merosot. Dan kalau kita tengok kat TV kata orang tu cara dan juga gaya hidup kita makan berlebihan kadang-kadang faktor pemakanan yang tidak terkawal, yang mana perkara ini boleh mendatangkan masalah obesiti, bentuk badan tak menawan kemudiannya macam-macam penyakit dan sebagainya. Dan satu kajian yang saya baca juga 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif dan juga 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti. Yang mana 50.1% daripada rakyat Malaysia boleh dikatakan berlebihan berat badan. Yang mana 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia ni memang berlebihan berat badan Tambah lagi kalau seperti saya katakan tadi corak pemakanan kita kadang-kadang makan lewat malam, makan tak menentu dan sebagainya, dan juga suka makan macam-macam makanan yang manis, berlemak dan sebagainya, sehingga kata orang tu mengundang dilema, susah nak berfashion terpaksa pakai baju yang besar nak naik penimbang pun takut sebab apa? Berat badan tidak lagi ideal. Yang mana tak kurang juga kalau kita perhatikan disebabkan oleh faktor pemakanan yang tidak seimbang juga. Ramai antara kita yang ada masalah kadang-kadang sembelit memerap lama dalam tandas, dan juga usus kita kadang-kadang kotor dan sebagainya. Dan sebenarnya usus yang bersih sangat-sangat penting sebab apa? Kalau usus kita kotor, inilah punca utama penyakit. Sebab tu pentingnya kita kena amalkan serat yang mencukupi ataupun fiber yang mencukupi. Sebab apa fiber ni sangat-sangat penting, dapat membantu memberi rasa kenyang membersihkan usus kita, dan masa sama juga membantu menyihatkan tubuh badan mengurangkan paras kolesterol Dalam masa sama juga kalau kita nak capai bentuk dan juga berat badan yang ideal, kita juga kena jaga pemakanan dan juga amalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Dan Sugi, sebenarnya Apple dan juga Orange Fiber V-Asia ni dah lama dekat pasaran lebih 10 tahun. Alhamdulillah sangat-sangat mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna, dan harga Apple Fiber V-Asia ni RM32 sahaja. Orange Fiber ni RM36 dan juga kesan seawal pengambilan anda dapat lihat 4 hingga 6 jam kalau kita amalkan fiber ni, kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam tu, segala ketentuan lemak, lendir, toksin semua akan keluar. Perut kita akan rasa lebih ringan.
tu dia ya. Dan anda bolehlah berfashion pakai baju yang diingini. Dan saya sangat cadangkan ya, kalau anda berat badan kurang daripada 70 kg, boleh dapatkan apple fiber ni. Kalau berat badan lebih daripada 70 kg, minum orange fiber ni. Dan sebenarnya cara yang paling mudah untuk anda amalkan apple fiber ataupun orange fiber ni, anda boleh amalkan setiap kali selepas makan berat, waktu malam ataupun waktu tengah hari. Kita dah makan macam-macam, dah heavy meal, kita boleh minum fiber ni. Sebab apa? Seperti yang saya katakan tadi, 4 hingga 8 jam anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan yang tak terhadam tu, ataupun lebih makanan kita yang kita makan banyak-banyak lemak dan sebagainya tu akan keluar. Dan sebenarnya untuk juga menjaga kesihatan dan juga mencapai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Itu yang paling penting. Dan seterusnya juga ya, seperti mana saya nak katakan ya, saya faham dan juga percaya ramai antara kita yang dah cuba ya macam-macam kaedah diet, Atkins diet, keto diet ya, buat intermittent fasting, dah cuba macam-macam, tetapi masih lagi susah untuk kata orang tu dapatkan berat badan yang ideal. Jangan lupa dapatkan apple ataupun orange fiber. Sebab apa? Ianya adalah formulasi pendietan yang seimbang ya, yang mana ianya diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Tu dia ya, Sugi. Okey, baik, itu produk pertama ya, Datuk. Dan produk seterusnya, Datuk. Seterusnya seperti yang saya katakan tadi ya, Sugi, disebabkan oleh kata orang tu peningkatan usia, hormon dah tak seimbang ya, metabolisme makin menurun. Mulalah kata orang tu bentuk badan tak menawan. Jadi Choco Fiber Slim ni adalah produk terbaru V Asia ya. Ada 2 perisa, Choco dan juga Coffee. Dan sebenarnya Choco Fiber Slim ni istimewanya formulasi yang tinggi dengan protein. Kenapa protein sangat baik untuk diet? Sebab apa ya? Protein ni dapat membantu pertama sekali ya, memberi rasa kenyang yang berpanjangan, dan yang keduanya ya, dapat membantu mendapatkan berat badan yang ideal dalam jangka masa yang pendek. Maksudnya orang yang nak cepat bentuk badan ideal, pentingnya anda amalkan protein. Sebab apa? Sangat-sangat bagus. Jadi Choco Fiber Slim ni dalamnya ada 10 sachet, harga RM45. Ada formulasi ya, pure protein, serat fiber, guarana dan juga citrus, yang mana sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan, mengurangkan craving. Kita kadang-kadang kita nak makan berlebihan dan sebagainya, kita nak kudap. Jadi amalkan Choco Fiber Slim ni, amalkan waktu pagi ya. Sebelum sarapan pun boleh ambil, nak ambil selepas sarapan pun boleh. Ada 2 perisa, kopi ataupun Choco. Harga RM45 saja, dan ini adalah produk terbaru ya, V Asia di pasaran. Dan alhamdulillah ya, walaupun masih baru di pasaran, Sugi, kita mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna. Dan kombinasi ya, Choco Fiber Slim ataupun Coffee Fiber Slim ni dengan fiber apple ataupun orange ni sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal dalam masa yang kata orang tu singkat, dengan selamat dan juga sihat. Tu yang paling penting ya. Sebab apa? Pengguna-pengguna kita tak naklah ada masalah kesan sampingan dan sebagainya. Dan paling penting ya, produk V Asia juga bebas daripada bahan terlarang, tanpa sibutramine, tak perlu risau ya, kesan yang selamat untuk jangka masa yang panjang. Dan paling penting, Sugi, harganya mampu milik. Coffee Fiber Slim ni RM45. Dan yang terakhir juga, Sugi, saya bawa juga hari ini lotion panas asli. Anda boleh gunakan lotion ni untuk urutan luar ya, yang mana lotion ni sangat-sangat panas, Sugi, dapat membantu mengurangkan rekahan ya. Perut boncit anda boleh sapu, bahagian-bahagian berlemak dan sebagainya. Untuk urutan seberguna pun dapatkan lotion panas asli ni. Pastikan lotion panas asli V Asia ya, baru beli. Sebab apa? Banyak lotion kat pasaran kadang-kadang pengguna terkeliru, yang mana lotion ni sangat-sangat istimewa, ada 7 herba, sangat panas ya lotion urutan. Anda kalau dah guna lotion ni, saya percaya dan pasti ya, anda tak akan guna lagi jenama-jenama lain, Sugi ya. Dan hari ni ya, untuk anda yang nak atasi masalah perut boncit ya, kadang-kadang perut berat badan yang berlebihan, berat badan yang tidak ideal, jangan lupa ya, minum apple fiber ataupun orange fiber. Apple fiber untuk berat badan kurang daripada 70 kg, orange fiber untuk berat badan lebih daripada 70 kg ya. Yang mana kalau kita minum fiber ni, Sugi, kita akan membuang 4 hingga 8 jam, perut kita akan lebih kempis, dah kurang buncit. Harga RM32 untuk apple fiber, orange fiber RM36, Choco ataupun coffee fiber RM45, dan juga lotion panas asli harga RM26 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Sugi, kita juga ada potongan diskaun istimewa ya di jombai.my. Hari ini ya, siapa yang follow Instagram dan juga TikTok kami, vasia.official ya. Komen kat situ, saya nak produk V Asia secara percuma. Kita nak bagi ya 5 pengguna ataupun yang bertuah akan dapat produk V Asia secara percuma hari ini. Jadi jangan lupa komen dengan segera, saya nak produk V Asia secara percuma di situ. Dan follow juga laman sound kami V Asia Official dan juga TikTok kami. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, Sugi, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih, Sugi, dan jumpa lagi. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian itu tadi untuk luaran dan juga dalaman. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bergabungan semula bersama dengan Fiza. Wanita hari ini, hari ini.
Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Jangan gaduh-gaduh dengan pasangan. Tadi ada mungkin dah bagi tahu kat husband dia cakap, you jangan rahsia-rahsia. WH kata tak payah rahsia. Tapi ada juga pasangan yang komen, dia kata isteri saya lah kawan gaduh, best friend dan segala-galanya. Betul. Ada. Okey, kita nak kongsikan sesuatu kepada anda juga lah. Maklumlah hari ini dah hari Jumaat, berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65. Dan semalam, Fiza, dalam perjalanan saya ke studio, saya ada juga mendengar beberapa trivia yang dikongsikan di sebuah stesen radio. Antaranya adalah pereka jalur gemilang kita. Nama beliau adalah Encik Muhammad bin Hamzah. Kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang sempat dikongsikan oleh rakan wartawan kita Ain pada hari ini. Silakan. Tahukah anda bendera Malaysia mula dikibarkan pada 16 September 1963 selepas terbentuknya Malaysia dengan penyertaan Sabah dan Sarawak? Direka oleh seorang arkitek di Jabatan Kerja Raya JKR di Johor Bahru iaitu Encik Muhammad bin Hamzah, nama jalur gemilang secara rasmi telah diberi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada malam 31 Ogos 1997 yang merupakan Perdana Menteri pada ketika itu. Selain itu, tahukah anda pada 28 Julai 1960, Bunga Raya telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pemilihan Bunga Raya dilihat begitu tepat kerana 5 kelopak yang ada padanya melambangkan 5 pecahan prinsip rukun negara. Bertemakan keluarga Malaysia teguh bersama pada sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini, pemilihan logo dan tema dilihat selari dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walaupun kelihatan ringkas namun syarat dengan pelbagai maksud, logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini diinspirasi daripada jalur liputan internet atau lebih dikenali sebagai Wi-Fi. Justeru adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk memahami dan menzahirkan makna dan nilai kemerdekaan dalam usaha membina sebuah kehidupan yang penuh kesejahteraan. Okey, cakap tentang semangat ni kan, anak buah saya, Faik tu, dia dari awal-awal lagi dah minta mak dia belikan bendera. Jadi dekat depan rumah dah pun kami kibarkan bendera. Betul. Saya ada kisah di mana semalam, mungkin semalam lah, saya pun lupa bila, saya keluar untuk makan malam. Lepas tu bila saya nak balik tu, ada satu kawasan ni macam ramai sangat orang. So, ada siren polis, ada kereta bomba. Saya ingat ada sesuatu yang berlaku. Tetapi semakin saya menghampiri, saya lihat ada anggota polis bomba sedang mengedarkan bendera Malaysia. Jadi saya pun dapatlah bendera Malaysia. Wah, seronoknya. Dan ini saya kira semangat ini memang banyak juga dikongsikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Semalam petang saya berkesempatan bersama dengan keluarga pergi ke kawasan di Kelang ni, saya tak ingat nama dia apa, tapi di kawasan Bukit Kapar. Kampung di situ telah pun dihias dengan deretan-deretan bendera, termasuk juga di rumah mereka. Sangat menarik. Semangat inilah yang juga nak kita kongsikan bersama dengan anda. Okey, kita nak kongsikan juga sesuatu kepada anda. Maklumlah hari ini hari Jumaat, di beberapa negeri di sekitar Semenanjung Malaysia ada dah pun bercuti dan ramai juga mungkin dah pun mengatur hari cuti anda. Ini telah pun kami kongsikan semalam, suka untuk kami ingatkan dari masa ke semasa tentang Map Malaysia yang telah pun memberikan amaran ribut petir dari 27 hinggalah ke 30 Ogos. Tapi semalam pun Sugi, di beberapa negeri ataupun di beberapa kawasan ada juga dilaporkan di media sosial kan, yang mana ada angin yang kuat, ribut dan sebagainya. Saya sempat melihat video di mana di stadium di Kota Baru angin ribut kuat sangat sampai kemah pun sudah bergerak kan. Jadi di mana juga anda berada, pastikan anda ambil kira keadaan cuaca. Kalau nak buat aktiviti riadah, saya rasa mungkin kena fikir 2 kali lah. Kena fikir 2-3 kali. Dan apa yang paling penting sekali juga, langkah-langkah keselamatan ini perlu anda ambil kira kalau berlakunya ribut petir, apa yang perlu anda lakukan. Dan kalau kita cakap tentang kit-kit kecemasan ataupun kit keselamatan ini juga perlu kita ada di setiap rumah. Apatah lagi dalam keadaan sebegini, Cakna dan
dan sentiasa mengambil tahu tentang keadaan ibu bapa, ayah ataupun jiran tetangga kita yang mungkin kalau mereka tinggal seorang diri. Pastinya ini peringatan bukan sahaja buat anda tetapi untuk kita semua termasuk kami berdua. Jadi di sini sahaja WHI buat hari ini. Esok saya sangat bersemangat untuk siaran esok. Kita nak kongsikan antara pengikat ataupun penguat kita sebagai keluarga Malaysia kan. Kadang-kadang bagaimana makanan menyatukan kita dan pelbagai lagi orang kata intipati menarik yang nak terus kami kongsikan bersama dengan anda esok. Ya, esok kita akan bersama anda dengan topik inilah kita keluarga Malaysia. Jadi jaga diri di mana jua anda berada. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye. Keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti tapi tekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari